الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أمتي والإمام المسير جميعا Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini malam pertama saya dan tuan-tuan baru nak mula yang disuruh ceritakannya dalam bab solat. Jadi hari ini mukadimah lah, sebab itu ada promosi. Minggu yang lain tak payah promosi lah, sudah dulu ya sudah lah. Jadi tuan-tuan perkenalkan dia kan, tak apa. Malam pertama tuan-tuan, dalam bab solat ni memanglah belajar yang sangat tak berapa kelima dalam belajar bab solat. Semayang ni dia satu dah belajar semayang, orang kata tak berapa kelima lah. Kitab pun apa kitab pun boleh bawa lah. Kitab buku marilah semayang pun boleh bawa juga tuan-tuan. Tapi yang tak kelima inilah persoalan pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu as-solat. Soalan pertama ni boleh dijawab, yang lain insya-Allah baru soal. Kalau soalan pertama bab solat ini tak boleh jawab, Allah tak soal lagi bab lain. Walaupun 200 juta kita sumbangkan untuk pergi ke masjid, boleh pakai. Sebab apa? Sebab solat dah gagal lah. Sebab itu soalan pertama ni, as-solah itu selesai, barulah yang lain-lain. Tak selesai, Allah tak tanya. Confirm. Maksudnya, yang lain tak boleh jawab dia. Kalau bab solat ini tak boleh jawab, yang lain pun tak boleh jawab. Tak payah soalah, Allah tahu. Allah yang usul diri kita, dia tahu. Sebab itu, soalan pertama nanti kita bertemu dengan Allah Ta'ala, itu as-solah. Bila soalan pertama, itu telah dia bocor dah. Soalan pertama, kalau kita periksa solat, dah tahu dah. Nak apa kita study dulu yang lain-lain dulu? Yang lain tak pasti dulu, tak pasti. Soalannya apa dia? Yang pasti solat itu dan memang dah Allah tanya. Jadi kalau kita nak skor betulnya dalam periksa, perkara yang dah tahu yang akan keluar lah kita betul-betul pulang. Tapi masalahnya kita tidak begitu manusia ini. Yang makin tahu, yang makin besar, itu yang makin ditinggalkan, yang makin ditinggalkan dibuang terus sekarang. Dia sibuk yang lain-lain. Tuan-tuan, so itu soalan ini kita kena belajar. Kena belajar. Sebab dia syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Keduanya, solat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara khalik dan makhluk, antara Allah yang menjadikan makhluk, kita di makhluk. Itulah pertemuan rasmi yang Allah gariskan panduannya begini. Inilah dia cara nak menghadap aku. Tiba-tiba kita yang mengharapkan semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak pernah study nak jumpa dia. Tak pernah belajar nak jumpa dia. Kalau belajar pun belajar sikit-sikit sudahlah. Cincai. Asal boleh sudahlah. Padahal kita nak jumpa dia ni. Dia yang menjadikan kita, dia yang memberi kita nikmat, dia beri kita rezeki, dia semua berikan kesihatan dan sebagainya. Semua dia, tak ada yang lain. Malah tak ada kuasa untuk kita pun menentukan segalanya. Tiba-tiba kita nak bertemu dengan dia, kita tak pernah belajar bagaimana nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelik benda dia tu. Tuan-tuan, kita nak jumpa bos kita, kita tanya dulu sekretari dia, macam mana jumpa bos ni? Gaya dia macam mana? Boleh serbu dia, tak jumpa sekretari pun serbu dia ketuk. Ketuk pun tak, buka pintu terus, bos.
wasallam maksudnya inilah dia. Dia meletakkan makhluk lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak jumpa makhluk dia study bagaimana protokolnya, prosedurnya. Ya Allah, nak melangkah, nak menunjuk, semua belajar. Nak bosan berapa langkah. Mata pandang di mana? Berani nak jumpa tuanku. Tengok relax gitu. Tuanku. Tapi mata sana. Tuanku situ. Tuanku macam mana kita berani? Tak ada orang berani. Diam ini je. Tuan-tuan, pandai pula dengan manusia kita boleh tumpukan sepenuhnya mata itu. Bila jumpa Allah Ta'ala, mata meliar habis. Orang masuk tu dah ada pintu, sampai dia duduk balik kita boleh tengok. Teruk penuh kita tuan-tuan. Dengan manusia takut nak menggali mata pun takut. Jumpa manusia, jumpa Allah, ya kita boleh macam itu. Itu nak menunjukkan bahawa kita letak Allah tu di mana. Mukadimah ni tuan-tuan. Sebab itu jangan orang kata alah solat biasa je lah, biasa kita biasa dengar tuan-tuan. Memang biasa dengar tuan-tuan. Dalam kajian 80% rakyat Malaysia tak solat, tahu tak? Kalau solat pun tak cukup solat. 80% tahu tuan-tuan. Sebab apa? Itulah ya. Sebab kita memandang remeh tentang solat ini. 20% itu yang solat. Yang 20% pun tak tahu macam mana dia solat. Betul ke tak betul? Belum tentu betul lagi. Yang 80% tu tak cukup solat 5 waktu, tak cukup. Tak cukup 5 waktu, tak cukup. Kadang celus subuh tak ada, kadang maghrib hilang, kadang zuhur hilang. 4 je dapat, kadang 3 je dapat, kadang 2 je, kadang 1, kadang langsung memang tak solat. 20% tu, itu pun tak tahu bagaimana solat ni. Tanya 20% ni macam bila awak belajar solat? Bila ya? Masa sekolah rendah ada belajar solat sikit. Sekolah menengah tak berapa lah. Solat dah hilang bab solat sekolah menengah. Sekolah menengah ada bab solat? Ada. Hilang dah. Cerita ni bab zakat bab itu. Itulah. Yang sekolah agama kalau jauh adalah sikit ni. Betul tak? Lepas tu dah tak lulus, tak sekolah. Tak sekolah belajar tak? Dah tak sekolah pun nak belajar lagi, kerja lah. Kerja, belajar. Dalam kerja dah sibuk dah. Meeting lain, overtime lain. Solat. Tapi macam mana solat tu? Ikut-ikut macam itulah. Siapa yang cek solat awak? Cek. Kita macam immigration ke kena cek bagi pasport dulu. Tuan-tuan. Mesti ada yang cek. Sebab itu Rasulullah SAW sebut, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Rasulullah solat, sahabat tengok. Sahabat solat, Rasulullah tengok. Tuan-tuan, kita siapa yang tengok? Kita tengok orang ada, tapi orang tak pernah tengok kita. Punya solat betul tak betul? Kalau tengok pun tak betul pun tak tegur dia. Nak tegur pun sebesar umur dah 70. Kalau 7 tahun pun boleh lah. Dia dah 70 kan. Dia kata aku lebih makan garam. Memang garam dia lebih. Kita juga cerita bab makan, kita cerita bab solat, tapi dia cerita bab makan. Memanglah tak kena semuanya. Habis lalu diam dia hantarlah. Tuan-tuan. Ini dah bab solat ni terlalu panjang. Baru solat sendiri, belum solat berjamaah lagi. Yang solat sendiri itu pun tak tahu macam mana. Tuan-tuan, itu pun tak tahu. Kita dah sentuh semua, kita cuba sentuh lah. Tapi memang panjang, 5 tahun tak selesai tuan-tuan. Ini nak seminggu sekali pun, nak sebulan seminggu 2 kali pun saya tak tahu ni. Sebulan 2 kali kan. Nanti kita bincang balik lah. Tapi kalau sebulan 2 kali 2 tahun ni memang sama ada saya jalan dulu atau tuan-tuan jalan dulu. Tak tahu lah bila selesai memang panjang. Tajuknya terlalu panjang. Tuan, bab solat sendiri, rukunnya, syarat-syarat wajib, rukun-rukunnya, perkara yang batal solat, sunat-sunat yang makruh. Baru masuk solat berjamaah. Solat berjamaah banyak lagi hukum-hukum yang kecil-kecil lagi.
solat berjemaah tuan-tuan, masuk masbuk muafiq pula, imam makmum, Allah tuan-tuan, solat musafir pula, macam mana? Mana? Tuan-tuan solat berjemaah ni main ikut aja kan? Ikut aja, ikut imam aja, imam tanggung, senang aja dia kata imam tanggung. Imam elau kecil tanggung dosa orang. Siapa nak jadi imam? Tak pasal dah lah elau kecil tanggung dosa orang lagi. Siapa nak jadi imam lagi tu? Tuan, pasal kita makmum kata imam tanggung semua. Tak ada imam tak tanggung dosa orang, tuan-tuan. Imam tak tanggung kejahilan makmum. Siapa yang jahil dia berdosa dah sendiri. Tak ada nak imam tanggung dia. Sebab itu kita kena belajar sendiri. Kalau kita imam adalah belajar. Yang lain relax. Kita dah wakil imam dah lah. Kita ikut follow je lah. Senang dia jawab begitu. Tuan-tuan, dia tak berlaku begitu. Dia tidak begitu. Tuan-tuan, sebab itu nanti tentang bacaan, ada kelas tajwid sini? Tak ada. Belum ada, nantilah insya-Allah. Sikit-sikit satu-satu kumpul duit dulu. Sian nak suruh duit tak ada juga rupanya. Ingat orang PKP yang kena bantuan. Encik surah pun tak ada. Perancangan tak? Perancangan. InsyaAllah. Nak bagi ustaz tak ada duit, ustaz tak datang masalahnya. Itu ada surah masjid tak mula lagi, kumpul dana dia kata. Tuan-tuan, ilmu tajwid, Fatihah. Bila buat tajwid memang lari orang. Kalau dengar dia boleh dia kata. Kalau try. Sakit pun lagi. Bila nak mula tepuk pun cabut seorang. Padahal itu Fatihah mesti wajib betul sebab dia rukun dalam solat. Siapa yang betulkan? Guru tajwid lah, guru Al-Quran tak? Kalau tak guru pun maksudnya mereka yang pandai Al-Quran. Sekurang-kurangnya Pak Imam ke atau siapa yang baik bacaannya, yang terlalu akibat baik bacaannya. Semak bacaan kita. Tuan-tuan, okey. Beberapa orang yang dah disemakkan Fatihahnya oleh orang yang mahir akan bacaan Al-Quran. Kalau belum ada yang semak lah, macam mana kamu kata betul? Macam mana kata betul Fatihah kamu? Itu bila tak ada imam semua nak menolak. Awak haji, awak pakai sepan tapi saya sepan aja. Yang tu sepan putih saya kita bolang-bolang. Dia ada pula ni ada je. Sebab apa? Ni nak baca Fatihah ni tak pernah didengar oleh orang ni. Kau kata teruk Fatihah mati. Pakai semua orang boleh pakai. Saya pakai jubah, tuan pakai serban, pakai semua orang kata. Bukan masalahnya pakai ini penentu betul solat. Kalau penentu betul solat senang. Tuan-tuan ambil aja saya punya jubah banyak semua di Mekah, tak ada yang masyarnya. Ambil semua satu dah, confirm semua betul sebab apa pakai jubah. Kau boleh begitu tak apa. Dia tak jadi. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan walaupun solat ini perkara yang masih orang tengok jalan. Orang biasa belajar apa? Kitab hakam, kitab tafsir, hadis, tak tebal, bau rasa belajar macam mana? Kitab belajar apa tu? Ni tafsir ini. Allah tak tanya dulu, awak ni pandai tafsir ke pandai tafsir? Allah tak tanya. Allah tanya solat dulu. Allah tak tanya zakat kita berapa banyak? Nanti dulu. Allah tak tanya kita tahajud tak tahajud? Nanti dulu. Allah tanya dulu, solat fardu ni kau betul tak betul? Solat betul, solat tapi tak betul kata Allah. Lah, kenapa tak betul? Sebab tak ikut apa yang telah aku tentukan. Kau main langkau aja. Main langkau ni macam mana nak betul? Sebab syariat ni Allah yang tentukan, bukan manusia yang tentukan. Dia yang beri agama ini, dia yang tentukan syariatnya. Kalau kita yang tentukan, maksudnya kita dah sama jawatan pada Allah Ta'ala yang menentukan syariat. Kalau kita yang sendiri membetulkan, kita sendiri susun syariat itu, manusia itu sendiri, dia buat, dia lakukan, dia susun sendiri. Maksudnya kita dah letak diri kita macam Tuhan. Maka itu salah. Rosak akidah itu lah. Itu sangat salah. Rosak akidah. Sebab itu, macam mana? Mesti ikut apa yang telah Allah tentukan. Bagaimana nak tahu? Belajar. Kalau tak belajar memang tak tahu. Maka akan timbullah satu soalan, Ustaz, kalau tak tahu macam mana?
Dia dah mula duduk ni. Ustaz, kalau tak tahu macam mana? Pak Ustaz pun cakap, kalau tak tahu boleh sah lega. Sah, nasib baik sah. Ustaz kata. Maka Ustaz tu kata bila begitu, maksudnya orang yang jahil itu lebih baik daripada orang yang berilmu. Sebab apa? Setiap perkara orang yang jahil lakukan sah semuanya, betul dan sah. Untuk apa orang belajar ni pun nak duduk je. Apa baik-baik ngeteh dekat sebelah sana lagi bagus, nak penat tu sejuk pula tu lagi ni. Kalaulah kita kata orang yang jahil lakukan itu betul dan sah saja, maka lebih baik orang yang jahil duduk orang yang berilmu. Sebab apa? Orang jahil lebih tenang. Sebab asal tak tahu dia sah betul, tak tahu dia sah betul. Tidak begitu jawapannya. Itu salah. Kalau ustaz jawab itu salah jawapannya. Sah tapi berdosa. Dosa apa? Dosa jahil. Sampai mati berdosa selagi mana dia tak belajar. Dosa apa? Dosa jahil. Tuan-tuan, jangan mati kita dalam keadaan jahil. Biar kita mati dalam keadaan berilmu dan mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, dalam proses menuntut ilmu. Jangan mati dalam keadaan jahil dan tak ada usaha nak belajar. Berdosa kita mati itu mati dalam dosa jahil. Tahu tak tuan-tuan? Kan boleh senang hati gitu. Oh macam itu sah. Tak apa. Wah senang orang jahil macam itu. Tenang hidupnya. Tuan-tuan, tak. Kalau begitu nak buat apa kita ada pondok, ada universiti, ada sekolah. Sebab orang jahil boleh masuk syurga. Jadi orang jahil boleh masuk syurga. Tuan-tuan, tidak begitu. Orang jahil boleh masuk neraka sebab kejahilannya. Kerana dosa jahilnya. Kalau dia masuk syurga kerana Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, masuk syurganya. Sebab Allah Maha Pengasih. Walaupun dia jahil, Allah beri dia masuk syurga. Itu kalau Allah berikan kasihnya kepada kita ketika di akhirat nanti. Kalau Allah tak nak bagi, sebab kamu memang degil tak nak belajar yang apa yang telah aku tentukan, masukkan neraka. Walaupun nampak solatnya ya Allah, subuh pukul 5 dah ada, pukul 4 dah ada subuh, tapi tak ada ilmu rupanya. Semayang ke Madinah pun tak ada. Allah Akbar, sami Allah, alhamdulillah, koyak habis tangan dalam dunia macam buai. Macam mana? Sebab tak ada ilmu belajar. Nampak macam sama tapi tidak. Tapi tak sama, tak serupa. Tuan-tuan, sebab itu syariat ini tidak boleh ikut-ikut. Tengok Pak Imam sembahyang, oh itu imam sembahyang, oh itu rokok, oh tidak gitu itu mengikut. Lepas sembahyang imam solat 2 rakaat. Lepas apa tu sebelum salam dia sujud 2 kali. Oh, sembahyang lepas maghrib sebelum salam sujud 2 kali lagi punya Tadi dah sujud, itu duduk, sujud lagi, duduk, dari akhir itu sujud lagi rupanya. Oh gitu. Dia tak tahu itu sujud apa ke, sujud sahwi ke apa ke, dia tak tahu. Dia tengok imam buat macam itu. Tuan-tuan, jadi masalah sebab ikut imam sujud sahwi. Belum mula dah soal. Ini pun bukan imam. Betul. Tuan-tuan, tak apa, soalan bebas. Bagus. Tahniah kepada orang puan. Jadi saya tekankan bahawa kenapa kita perlu belajar solat. Tuan-tuan, maksudnya walaupun umur ni nampak-nampaknya tak tahulah bila, tuan-tuan, itu bukan istilah kita tidak belajar. Itu saya kata tadi, biar mati dalam keadaan kita sedang belajar. Jangan mati dalam keadaan kita jahil tanpa belajar. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada alasan kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Saya baru taubat, ya Allah, baru belajar solat tak habis lagi, baru 2 minggu. Dan kalau Allah dah matikan saya, tak habis saya belajar kuliah. Ada jawapan, ada usaha juga. Sebab kita sedang belajar. Kalau Allah tanya kenapa kau tak belajar masa muda dulu, saya sibuk bisnes, meeting ada, overtime, cari duit. Habis dah tua dah tak larat pula. Jalan pun dah tak larat, duduk je dalam rumah.
Boleh kita jawab itu dengan Allah Ta'ala? Kalau boleh, senang tuan-tuan. Masalahnya tak boleh. Maka Allah katakan engkau sebenarnya lebih utamakan dunia yang di depan mata ini daripada akhirat yang kita tak nampak. Kalau lebih utamakan manusia daripada kamu utamakan. Sedangkan apa tujuan kita dijadikan? Kita dijadikan manusia itu dijadikan untuk sembah kepada Allah Ta'ala. Tapi kau tak pernah rasa untuk menyembah aku dan tak pernah belajar bagaimana nak menyembah aku. Macam mana kita nak jawab tuan-tuan? Nak jawab kita. Tak jawab tuan-tuan. Sebab itu berilah sedikit masa untuk belajar. Dunia memang sibuk tuan-tuan. Kita memang sibuk. Yang muda-muda ni sama macam saya memang sibuk. Orang pencen alhamdulillah sempat kita datang surau. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah beri hidayah kita lagi juga sihat kita tuan-tuan. Yang lain tapi orang ramai. Kalau dikira orang yang pencen tuan-tuan penuh surau tu. Tak muat. Tapi tak semua orang beri hidayah. Tak semua. Orang yang pergi haji dan umrah tu, saya selalu sebut, kalau orang yang pergi haji dan umrah tu, semuanya dia buat bagaimana dia di Mekah dan di Madinah, masjid dan surau di Malaysia ni tak cukup. Tapi semuanya balik hanya tinggal tapak kaki, tinggal semua apa yang buat, balik perangai sama dulu. Dekat sana pukul 3 pagi dah datang masjid dah. 3 pagi dekat Masjidil Haram sembahyang. Sampai Malaysia hilang. Kalau semua perangai macam itu, tak cukup haji je. Pak Haji duduk dalam ni dia dah penuh dah. Tak perlu dulu, tak payah dulu orang murah belum. Yang haji je penuh dah. Tapi dia tidak mampu. Ini bukan kerja kita. Tuan-tuan, kita doa mudah-mudahan semua mampu. Tuan-tuan. Jadi sebab itu saya akan mulakan saja pinjaman kata suruh bermula dari wudu. Tak apalah, boleh saya tapi saya lebih sikit bab wudu ni. Bab wudu dan lain-lain dan bab syarat solat. Dalam bab syarat solat. Jadi saya punya penerangan daripada saya akan terangkan tentang mazhab Syafi'i. Dan mazhab yang lain sedikit-sedikit. Tak semua. Maksudnya ada yang tertentu saya akan terangkan mazhab ini apa hukumnya dan bagaimana caranya. Supaya apa? Supaya kita ni jangan menjadi tersangka janggal bila orang lain buat sesuatu yang lain daripada mazhab Syafi'i. Tuan-tuan. Sebab hari ini kita dah global. Hari ini masyarakat dah berbagai. Tuan-tuan, kalau dulu betul kita memang kebanyakan semua bermazhab Syafi'i. Sekarang ini dengan foreigner, dengan pekerja luar dan orang asing, jadi kita jangan jadikan oleh kerana kejahilan kita menyesatkan orang pula. Orang jahil memang berani tuan-tuan. Orang jahil memang berani saya kata. Padahal dia jahil tapi dia berani tak boleh tahan kita. Mandang salah aja kita. Padahal dia tak tahu. Itu yang dia tahu tu aja. Dia tak tahu yang lain. Bila dia tak apa perkara yang dia tak tahu, salah orang tu. Terus salahkan orang aja. Memang berani orang jahil saya kata. Sebab itu kita orang yang ada ilmu jangan takut dengan orang jahil. Tapi jangan kita yang jadi macam itu. Banyak salah orang aja. Asal kita tak tahu ni perkara itu, salah dia kata ini sesat, jangan sesat. Nanti dulu mungkin di mazhab lain, yang pendapat yang lain yang kita belajar ni mazhab Syafi'i. Sebab kita bermazhab Syafi'i, tuan-tuan saya mula belajar dari mazhab Syafi'i. Walaupun bila saya pergi ke Azhar, saya dah berbagai mazhab saya belajar, tapi tetap kita sebagai bermazhab Syafi'i. Bukan kita tukar mazhab sikit tidak. Jadi bila untuk makluman dah ada maklum, kita dah maklum begini. Tuan-tuan. Jadi persoalan bebas. Tuan-tuan kalau saya cerita bab wudu, tuan-tuan nak cerita sampai bab solat jemaah pun tak ada masalah. Soal itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak ikutkan kita punya proses pembelajaran ni, makan tahun memang nak habis. Nak sampai ke solat berjamaah tu mungkin tahun depan ke 2 tahun, 3 tahun depan mungkin lambat. Dan penerangan saya mungkin sedikit panjang. 1,5 jam, dalam 1,5 jam ni apa yang boleh cakap sangat kan? Tuan-tuan, tapi saya cubalah sedaya upaya untuk menerangkan supaya kita benar faham yang kita buat ini, solat yang kita buat ini benar-benar ini yang sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Bukan ikut-ikut.
Bila kita taubat, kita tengok nak baca yang jauh tak boleh. Tengok soal marilah semayang, hukum marilah semayang. Ini rokok, ini kita pun semayang, tuan-tuan. Tidak. Jadi sekurang-kurangnya kita bermulalah di situ untuk memulakan pembelajaran solat. Sampai mana? Boleh sampai mana? Itu jangan jaga, tuan-tuan. Panjang umur kita, panjanglah kita dapat. Tak panjang, tapi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Ilmu Allah ni sangat luas. Sangat luas. Walaupun tuan-tuan dah ada PhD, tuan-tuan tak boleh cakap saya orang yang paling bijak di dalam kalangan kamu. Tidak. Kamu tahu je apa pun di PhD. Banyak lagi ilmu lain yang kamu tak tahu. Tuan-tuan. Walaupun kita dah masuk, kita dah ijazah, kita dah apa pun. Tidak. Tuan-tuan. Sebab itu kita berkongsilah bersama-sama supaya kita ini benar-benar mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Taala ke Rasulullah SAW. Tapi jangan menyalah-nyalahkan serta pula. Jangan kita pandang rendah pula kepada imam dan sebagainya, terutamanya. Jangan kita tuduh semuanya sama je kita. Semua sama. Tengok imam buat tengok tu tak belajar dulu. Macam mana kita boleh pilih jadi imam? Jangan. Kita sama aja, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tercilap dalam bab tu sikit lah. Kan? Kita sama aja. Dia alhamdulillah dia jadi imam, dia boleh masuknya, boleh abang ketua kita solat. Tak ada orang, tak semua orang boleh nak mengambil jawatan tanggungjawab besar tu. Dia dah ambil alhamdulillah. Walaupun ilmu kadang-kadang tak sama. Malah saya tahu dan saya yakin di kalangan makmum lebih ilmunya daripada imam kadang-kadang. Tapi dia tidak dipilih oleh Allah sebagai menjadi imam. Sebab apa? Kalau dia jadi imam makin fitrah lagi besar mungkin. Sebab apa? Ilmunya banyak, tapi telusnya lebih. Ilmu banyak, tapi pandang tak datang aja kalau jadi imam. Nak buat apa? Jadi imam. Nak apa boleh pilih dia jadi imam? Tak guna. Orang bilang ramai suara sedap-sedap ni. Bukan sedap kalau terai suara satu. Memang ramai sedap-sedap. Tapi yang sedap tu 2 tahun sekali datang dekat surau. Kenapa apa? Walaupun suara Bilal kita sadar Allahu Akbar, walaupun bunyi macam pelak ke apa, jadilah. Yang penting tiap waktu dia berbunyi surau ini. Kalau kita harap yang suara sedap tu, alah, harap komplain dia je. Datang 2 tahun sekali. Tak payah. Sebab itu memang di belakang ni ramai dia ni. Tapi tidak semua orang Allah pilih pegang mengambil tanggungjawab. Sebab itu orang yang dibagi tanggungjawab itu jangan tuan-tuan pertikaikan. Imam kita tak belajar dalam bab ni. Bila memang dia tak apa belajar, memang awak pandai betul. Tapi tanggungjawab dia dah ambil itu, kita dah syukur dah. Kita dah syukur dah. Tuan-tuan, dia sanggup mengambil tanggungjawab besar. Adanya berjalan fardu kifayah berjamaah, tuan-tuan. Kalau harap kita dengan kerjalah, dengan meeting lah, dengan apa, tak habis kita, tuan-tuan. Sekali datang, komplain habis. Bilal suara tak sedap, Bilal tajwid tak betul, tak kena azan. Allah, Bilal dengar kecil hati. Besok tak datang terus seminggu. Bila dia tak datang, tak ada orang azan. Mana yang komplain tadi? Yang datang sekali dia yang komplain tu. Sebab tu dia tak datang. Senyap dah. Sebab apa? Bilal menghitung. Kita pun ada Pak Imam, komplain Pak Imam, kita nak jadi macam juri di belakang sembahyang. Kita jadi juri musabaqah. Mana imam tu? Bismillah. Waduh, asalnya bis nak main bis ke apa? Dia nak jadi juri di belakang. Bukan dia jadi makmum, dia nak jadi juri musabaqah. Ramai makmum yang action begini, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan jadi begitu. Kita jadi makmum bukan juri tau. Kita jadi makmum ikut imam, bukan juri musabaqah. Kita nak check imam ni baca macam mana. Apa ni bis. Tuan-tuan. Ramai begitu. Tuan-tuan, bila imam tu begitu, maksudnya makmum pun macam itulah. Sebab itu jadi imam. Kalau yang belakang tu depan lagi tak berbunyi, takut-takut. Tapi dia punya action, dia dengar kori sana. Itu kori sana, itu Pak Imam sana. Pak Imam Medin Gelang Patah, Imam Murad
itu memang Quran bunyi. Tuan, kamu kan Koreanya di sini, itu yang terbaik. Coba awak bunyikan mana? Dia bunyi lagi terus, pas terus. Tapi dia nak jadi juri kepada imam. Tuan-tuan, jangan begitu. Tapi kalau tak betul, memang betul tak betul, tapi yang pastikan yang cakap tak betul dia mesti dia betul. Sebab itu kaedah solat. Imam mesti lebih baik daripada makmum ataupun sama. Qari sama-sama qari. Kalau dah dipilih jadi imam, dah ditemuluga oleh jabatan agama, maksudnya telah disahkan, diakui, tak kita bertikaikan lah. Tuan-tuan. Sebab apa? Dah diluluskan. Kalau salah, bukan kamu yang salah, qari yang salah. Kenapa kamu meluluskan ni, Pak Imam ni? Bacaan tak qari lagi, macam perak lagi. Maksudnya dia yang salah. Jangan salahkan Pak Imam, salahkan yang meluluskan. Buat aduan kepada dia. Kamu salah pilih ni. Okey, siapa yang ada? Ada ramai. Memang ramai. Dia ada tak ada kat surau. Masalahnya mereka semua tak ada. Dah bagi itu tak buat apa. Ramai yang baik tak ada dekat surau. Kita nak dia ada dekat surau. Maka inilah yang ada. Berapa orang imam kita? 2 orang. Inilah imam yang terbaik yang berada di surau. Tuan-tuan, yang datang sekali-sekali jangan dilayan. Ini semua nak jadi hero kadang-kadang. Ya Allah, komplain bukan macam Allah. Sial saya tengok imam dengan Bilal. Yalah kecil masalahnya, kalau besar tak apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan kita tak boleh lama kan? Terus soalan je lah. Saya solat sebab baca Al-Fatihah. Saya baca surah tapi tidak habis kerana lupa ayat dalam surah. Apa hukum solat itu? Yang rukun suratul Fatihah. Surah selepas bacaan suratul Fatihah itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kalau tak habis pun tetap dapat pahala sunat. Surah tak habis, dapat 2 ayat saja, maka dapat juga pahala sunat. Sebab apa? Dapat 2 ayat. Bacaan selepas suratul Fatihah itu sama ada menghabiskan semua surah ataupun sebahagian ayat-ayat Al-Quran sudah memadai dah, sudah dikira melakukan perkara yang sunat di dalam solat. Tapi yang afdal memang baiknya setiap bacaan surah itu adalah kita habiskan satu surah. Itu yang terbaik. Sebab Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran separuh-separuh di dalam solat. Dia akan baca surah itu habis satu surah. Dia tak akan baca 3 ayat macam kita buat kan, 3 ayat, 2 ayat, Allahu Akbar. Rasulullah tidak pernah lakukan itu. Rasulullah lakukan habis satu surah. Kalau Baqarah, habis satu Baqarah baca. Jadi kalau Pak Imam nak try sekali-sekali surah Al-Baqarah, nak ikut sunnah, buat 3 juz kau. 2 juz lebih. Nak tengok menangis tak menangis dekat belakang. Kita tengok khusyuk betul, rupanya menangis menggigil betul. Kalau sebab itu, kalau ditanya mana yang afdal, baca surah yang baca terus 2 ayat, 3 ayat ataupun separuh-separuh, mana lebih afdal daripada membaca satu surah tapi pendek ayatnya. Lebih afdal dan sunnah membaca satu surah walaupun dia pendek daripada membaca satu muka surat tapi tak habis satu surah. Sebab apa? Rasulullah buat begitu. Rasulullah lakukan habis satu surah. Tuan-tuan, tapi sekali-sekali kita panggil tafiz ke apa, kadang-kadang mereka dia sekali tak kerat kan. Tak apalah. Tak apalah. Sebab itu saya ingatkan pada imam-imam tafiz. Kamu jadi imam bukan nak ulang hafalan, bukan mengulang hafalan. Kena tengok belakang ni siapa dia. Dia kadang-kadang dia show sendiri, dia nak ulang hafalan dia tekan 2 muka surat. Dia tak tahu member ada yang menggigil betul, member ada yang gaut, member ada yang sakit perut. Dia tak tahu belakang ni. Dia nak ulang hafalan dia, dia tekan 2 muka surat, 3 muka surat, 1 muka surat. Tak nak mengulang di luar solat. Dalam solat dia ada hukum lain pula. Dia dah hukum fiqh. Maka mesti memudahkan makmum. Itu syarat imam. Imam yang baik memudahkan makmum
dan menjadikan makmum ini jangan banyak melakukan kesalahan dan kesilapan. Itu imam yang tak mementingkan diri dia sendiri. Tapi kalau imam yang mementingkan diri sendiri, suka hati akulah, aku imam, kau ikut dia. Dia nak suka hati, dia nak panjang, dia nak pendek, dia tidak. Imam yang baik tidak begitu. Sebab itu sunat melihat makmum sebelum solat. Siapa makmum aku ini? Belakang. Oh, ada member kita tu, get out dah tu dah kaki dia. Tak boleh bisa kaki. Tak boleh lama-lama berdiri. Surah pendek terus, enak atau enak sudah. Yang pendek, yang penting kita lakukan. Jangan meninggalkan perkara yang sunat. Itu yang penting. Meninggalkan perkara yang sunat itu makruh. Apa je enak atau enak je sudah. Syekh sudah saya orang sudah tuan-tuan, baca Qul Allah pun orang menangis. Tak payah baca panjang. Dia baca surah Ikhlas saja orang dah menangis dah dengar. Sebab apa? Hebatnya dia punya aura yang ada pada diri dia tu. Tuan-tuan, kita nak baca Baqarah tak nangis-nangis orang. Sebab apa? Makin menyampah dia orang pula. Ngada-ngada baca panjang orang. Ada yang maki dia belakang ada. Teruk imam kena maki dia ngomong tau. Masa dia sakit pun dia maki betul-betul tu. Maki orang lambat betul nak sujud pun lambat. Padahal biasa. Tapi hari itu dia sakit perut. Jadi dia rasa lambat. Padahal itulah cara imam tu. Dia punya mati dan mati. Macam mana kita sembahyang tuan-tuan? Itu belum jauh kita tahu. Kita sembahyang kita tak tahu. Sebab itu kita sekarang ni muhasabah. Apa sekolah begitu. Yang maki imam. Mana ni? Itu menghadap Allah ni. Itu dah menghadap Allah ni. Jauh je kan. Coba kita jauh. Kita lupa. Jadi jangan lupa ayat dah. Lupa tak ada masalah. Bukan tak ada masalah. Masalah lupa juga masalah tuan-tuan. Sebab bila lupa ni datang dari syaitan. Lupa bila datang dari syaitan. Jadi ada masalah diri kita lah. Segi hukum solat tetap sah lah tuan-tuan. Tapi maksudnya kenapa kita kena cek kenapa aku lupa ni? Tapi ada masa memang kadang-kadang kita ni lupa. Fatihah pun kadang kita lupa. Sirat tak masuk mana pun surah apa pula ni. Tak masuk kadang tu kan. Lagi satu sebab umur. Sebab itu Pak Imam tolong jadi imam. Saya cakap dulu mana-mana kalau boleh tolong jadi imam. Jangan suruh ustaz penceramah jadi imam. Tolonglah. Tak semua penceramah ustaz ni boleh jadi imam. Tak semua, tuan-tuan. Tuan-tuan tolak Pak Imam tolak ini. Dia memang ceramah, kedekam dulu. Dia kalau ceramah bercakap, bukan main hebat memang. Bila imam dah lain, dia tak cakap dah. Masalahnya. Kalau bercakap masa solat, bolehlah. Sekarang dia tak bercakap. Habis hilang semua tu. Tuan-tuan, sebab dia tak biasa. Dia dekat depan tu sorang-sorang. Mikrofon ni tak berapa sangat. Ada yang masjid yang bagus mikrofon, nafas pun dengar. Wah, hati dah buka. Aduh, Fatihah tak habis. Ustaz sihat kita tahu. Dia penceramah. Tapi sebab gemuruh bila terima Fatihah tak habis. Surah tak masuk. Bila nak ambil ni? Kadang baca surah lazim aja. Ditang kurang pusing-pusing. Surah lazim aja. Sebab dia tak biasa. Dia ceramah aja dia boleh. Itu jangan. Saya tak galakkan memang tuan-tuan bila ada ceramah datang ke apa-apa suruh dia ceramah. Jangan. Dia bidang dia biar ceramah aje lah. Tuan-tuan imam dah ada imam lah kerja lah imam itu. Sihat dia tahu. Saya pasal kawan saya ada macam itu, saya tahu lah. Sihat dia buat. Sebab itu penceramah datang lambat biasanya. Tahu. Dia tahu dia duduk dalam kereta je. Dah kamat baru dia seru-seru keluar. Allahu Akbar imam. Bila Allahu Akbar imam dia lega dia. Kalau tidak confirm, tolak dia imam. Jangan begitu, jangan. Kita dah faham itu, tuan-tuan, jangan. Kalau boleh jangan. Kalau boleh dia boleh imam tak apa, dia tak ada masalah. Tak boleh tak boleh. Kesian dia. Itu kalau dah sebelum ceramah, dah awal dah condemn dah, turun dah. Alamak, jadi tadi Fatihah pun tak habis nak ceramah pula. Orang dah pandang rendah dah boleh dia. Kesian. Terlupa surah kemudian hentikan bacaan tapi baca surah yang lain. Boleh tak? Ni. Kalau solat sendiri tak apalah. Tapi sebaiknya tuan-tuan kalau ada terlupa surah, boleh tukar pada surah yang lain. Tak ada masalah. Kalau solat sendiri. Dah belum
kalau imam tolong jangan macam itu. Bila dah baca kita 2-3 ayat kita dah baca, terlupa ulang. Allazi berapa banyak allazi dekat Al-Quran. Allazi tak masuk allazina bukan. Allazi Bismillahirrahmanirrahim. Makmum yang belakang ni, alah dah lupa dah lah, tak payahlah. Rokok dah lah. Tak suka ke nak dengar kita allazi tu? Tak suka dia. Sebab tu yang kita baca tu surah yang tak lazim. Sebab itu orang panggil istilah nama surah lazim. Apa tu surah lazim? Surah yang biasa. Biasa didengari oleh semua orang. Jadi afdalnya bila makmum mendengar apa yang imam baca surah yang biasa, dia akan tertumpu terus makmum. Yang sebab dia tahu surah ni. Tapi kalau surah yang lain-lain, dia akan tumpu lain tu. Kita tak menolong makmum. Lepas tu kita lupa ulang. Masuk surah lain. Masuk surah lain lupa lagi. Lupa lagi. Tak mengamuk makmum dekat belakang tu. Tuan-tuan, jadi kita dah mengancam kekhusyukan makmum. Imam tidak membantu makmum ketika itu. Imam tak membantu makmum. Makmum dah diganggu oleh imam dengan kelupaannya. Sebab itu kalau dah 2-3 ayat terus rokok aja pun tak perlu. Tak payah nak patah balik. Tak payah cek surah lain pun tak payah. Dia kalau masa lupa tu, lupa semua memang. Patah pergi tempat surah lain pun lupa juga. Tak payah nak mengada. Jadi kita kalau maksudnya kita nak dalam keadaan solat itu dalam keadaan semua bagus, baik. Kita bantu makmum. Kalau tak, makmum ni tak semua orang yang sama keadaannya. Maka dia akan kata begitu, dah lupa dah lah. Kadang-kadang nak baca konon, baca surah panjang lah, betul lupa. Baca surah Al-Baqarah kan boleh. Dia dah berkata macam mana? Macam-macam. Betul. Kalau solat sendiri tak boleh kita aja. Kita nak baca 3 surah ke 4 surah, takkan ada masalah. Tapi kita sebagai imam. Benar. Azan kita berhenti. Azan beri ruang azan. Bab wudu. Sikit ya kita soal. Bila sebut saja wudu, maksudnya dia mesti guna air. Bila sebut tayamum, maka dia guna debu. Jangan terbalik. Bila sebut wudu saja, air dah guna air. Itu suci, pada bahasa itu bersuci. Itu mensucikan anggota wudu dengan menggunakan air. Jadi ini wudu. Sebab itu nanti kita mungkin tak ada praktikal lah. Mungkin tak ada praktikal. Tuan-tuan, kita buat kalau ada praktikal panjang lagi lah. Itu kena buat khusus ke senang sikit lah. Tengok satu-satu. Orang ambil wudu ni memang lah, tuan-tuan, macam-macam. Jadi wudu ni salah satu daripada syarat sah solat. Salah satu daripada syarat sah solat. Wudu, menghadap kiblat, suci daripada hadas, suci daripada najis, pakaian tempat dan badan. Itu semua syarat sah solat. Bila sebut syarat, maksudnya dia itu sesuatu perkara yang sebelum melakukan ibadah. Itu nama syarat. Bila sebut rukun, maka itu sesuatu yang dilakukan ketika melakukan sesuatu ibadah. Itu nak kenal, nak tahu apa syarat. Syarat maksudnya sebelum buat mesti dah ada syarat ni. Dah penuhi syarat ni, baru boleh buat. Bila nak buat, apa dia yang kena buat? Itu namanya rukun. Jadi dalam solat, syarat sah solat maksudnya semua ni kita dah ada. Antaranya wudu, suci, hadas kecil, hadas besar, suci dengan najis, tempat pakaian badan kita, menghadap kiblat. Itu semuanya sebelum kita solat. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
tangan sampai ke siku dan sapu kepala, dan basuh kakimu sampai kuku lagi. Itu anggota yang wajib. Anggota wuduk yang wajib. Muka, kepala, tangan, kaki, anggota wuduk yang wajib. Semua disebut fagsilu, basuh. Tapi bila sampai kepala, Allah tak sebut fagsilu. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Maksud sapu, bila sebut sapu, dia tak macam basuh. Kalau basuh perlu air banyak, kalau sapu tak perlu air banyak. Tapi tengok orang ambil wuduk, basuh kepala, bukan sapu kepala, basah habis kepala ni, bacos semua baju. Sebab yang dikumpul air itu, kenapa sapu kepala? Tuan-tuan, sebab salah cara. Salah. Yang sebut sapu dengan sebut apa itu basuh sama aja. Muka, tangan, kaki basuh, kepala sapu, Allah sebut. Itu nak membezakan bagaimana kita nak ambil wuduk. Kita ambil wuduk di hidung ni tuan-tuan dengan seperti. Belum yang lain, hidung ni seperti pun membazir ni kita ni tuan-tuan. Belum anggota lain. Jadi sebetulnya kita banyak membazir dalam bab wuduk. Bayar letak, bukan bayar lah, letak tabung RM5 seminggu, gunakan seminggu dekat RM50 gunai. Mana boleh cek modal itu? Modal rugi besar. Tapi Asian tu, saya setiap minggu memang saya letak RM5. Asian lagi tu, engkau guna ambil wuduk tu dekat RM50 tu. Habis air luas jatuh buah banyak, air mahal sekarang ni. Zakat RM5 kita masuk tabung Asian. Tuan-tuan, Allah, kita masuk tabung, kita guna duit tu, tak cukup lagi pula tu yang kita bagi. Apa cerita kita tuan-tuan? Betul gitu. Patut yang jadi masa imam dengan Bilal, kalau orang kecil terus. Tak nak. Orang dah bersoal. Kalau belum. Ada soalan lagi ke? Tak payahlah, minggu depan lah tuan-tuan. Kita nanti saya bincang nanti dengan Pak Hussein, boleh tak minggu ke ataupun teruskan insyaAllah. Apa yang baik dari Allah Ta'ala, apa yang kurang nanti bersama kita, masa sendiri. Allah insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لا ظلمنا وظلمنا وارحمنا وكفر ومن صغرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قلوبنا بقوة القرآن اللهم قلوبنا بقوة القرآن اللهم قلوبنا بقوة القرآن يا رب تزدنا من هداية القرآن يا رب تزدنا من هداية القرآن يا رب تزدنا من هداية القرآن اللهم اهدنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم سرنا ولا تعسر علينا اللهم سرنا ولا تعسر علينا اللهم سرنا